السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 132 daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang bagi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di dunia, akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ikhwati fillah, kalau kita pelajari perkataan bahasa Arab, perkataan aqibah, aqibah ni maknanya benda yang datang di hujung. Biasanya dalam Al-Quran Al-Karim, wal aqibatu littaqwa, ia merujuk kepada satu kebaikan. Tapi kalau Melayu sebut akibat, biasanya merujuk kepada perkara-perkara yang buruk. Berbeza daripada bahasa Arab, biasanya perkataan yang merujuk kepada wal aqibatu littaqwa biasanya merujuk kepada perkara-perkara yang baik. Tidak dinafikan terdapat juga penggunaan yang merujuk kepada perkara-perkara yang buruk, tetapi biasanya ia merujuk kepada perkara-perkara yang baik. Asalnya perkataan aqib ini, kalau tuan-tuan lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, al-aqib bermakna muakhar rijl, bahagian hujung kaki. Maknanya satu yang penghabisan, keputusannya, hasilnya. Tersebut dalam Al-Quran, kalau kita lihat perkataan yang merujuk pada ain qaf ba ini biasanya merujuk kepada baik. Contohnya surah Ra'd, ulaika lahum uqbad dar. Contohnya wal aqibatu lil muttaqin dalam surah Al-Qasas. Tapi ada juga digunakan dengan merujuk kepada uqubah. Perkataan aqib ini merujuk pada uqubah, maknanya hukuman yang buruk. Contohnya boleh kita lihat dalam surah Rum, thumma kana aqibatal ladzina asa'u. Thumma kana aqibatal ladzina asa'u adalah hasil kejahatan mereka, hukuman yang dikenakan. Itu yang surah Al-Hashr, fa kana aqibatahuma annahuma finnar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merujuk kepada, kadang-kadang merujuk kepada benda yang buruk. Mungkin dia dalam bab yang dipanggil sebagai isti'arah. Isti'arah ni kita belajar bahasa Arab, seperti penggunaan Quran, fabasyirhum bi'adzabin alim, berilah berita gembira tentang azab yang pedih. Kenapa pula azab yang pedih diberi berita gembira? Ini satu bentuk dia sudut balaghah, maknanya satu bentuk isti'arah. Jadi begitu juga tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam bentuk aqibah ni biasanya merujuk kepada kebaikan. Wal aqibatu littaqwa, maknanya perkara-perkara yang baik itu akan hujungnya tetap mendapat kebaikan. Ini merujuk kepada perkataan yang asalnya iaitu aqib. Al-aqib maknanya muakhar ar-rijal. Juga ada banyak makna yang pernah kita pelajari yang surat Taubah dahulu, sebagai contohnya fa'aqabahum nifaqa, hasil daripada kejahatan mereka itu maka Allah telah meterikan hati mereka itu dengan sifat nifaq. Kalau orang Arab pula sebut aqabur rajul, aqabur rajul maknanya aqab yang tinggal selepas seorang lelaki itu merujuk pada auladuhu. Kalau sebut fulan lam yu'qib, lelaki itu tidak meninggalkan sebarang anak lelaki untuk menjadi zuriatnya yang akan mengembangkan. Ini perkataan bahasa Arab, merujuk pada bahasa Arab. Sebenarnya anak perempuan ke anak lelaki ke sama saja di sisi Allah SWT. Yang penting yang salih atau salihah. Tapi ini penggunaan yang difahami dalam konteks bahasa Arab. Jadi wal aqibatu littaqwa maknanya kebaikan itu adalah hasil yang baik, keputusan yang baik, rumusan yang baik, segala yang baik, balasan yang baik itu adalah untuk orang bertakwa.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam satu hadis yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Maraghi, itu juga tafsir-tafsir yang lain, kisah bahawa Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah, Nabi tidak memiliki wang yang cukup. Lantas Nabi telah menyuruh seorang sahabat untuk meminjam daripada seorang Yahudi. Jadi Nabi telah menghantar seorang sahabat kepada seorang Yahudi untuk membeli, dan kalau tak cukup duitnya, bolehlah dihutangkan dahulu sehinggalah sampai ke bulan Rajab. Nanti bila bulan Rajab, maka akan dibayarlah berapa hutang yang dilakukan itu. Tapi Yahudi ini tidak bersetuju. Jadi di sini adalah beberapa pengajaran penting seperti yang dikutip oleh para ulama dari sudut muamalatnya. Contoh seperti disebut oleh Dr. Zahrudin Abdul Rahman dalam buku beliau Riba sebagai contoh, menunjukkan bahawa kebenaran untuk berhutang walaupun kepada Yahudi, seperti yang berlaku dalam hadis kisah ini. Malangnya Yahudi tersebut tidak mahu meminjamkan kepada Nabi SAW, maka Nabi telah pun melainkan dengan bukti. Nabi SAW telah pun bersabda kepada sahabat ni bila datang pulang dengan perasaan hampa. Nabi telah bersabda, "Ama wallahi inilah aminun fis sama, aminun fil ard. Wala in aslafani aw ba'ani la addaitu ilayhi. Idhhab bi dir'il hadid." Nabi telah pun bersabda dalam keadaan merasa perbuatannya itu amatlah tidak patut. Nabi ni ketua orang Islam, kedudukan Nabi tinggi di sudut politiknya. Nabi telah bersabda, tak patut sungguh Yahudi ni. Aku ni merupakan seorang yang paling amanah di bumi. Aku merupakan orang yang paling amanah di langit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dibagi kepada aku pinjaman, tentulah aku akan tunaikan. Tapi tak apalah, dia nak satu cagaran, maka bawalah perisai ini, apa dipanggil, dir'i, baju besi ini sebagai cagarannya. Pinjamkanlah. Maka kemudian Allah SWT telah menurunkan ayat yang sedang kita bincangkan ni, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Jadi para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hadis ini diriwayatkan Al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibn Abi Shaybah dan juga ramai para ulama yang memiliki kitab sunan yang lain. Seruan Allah SWT di sini kepada Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah rezeki. Jangan pohon kepada manusia. Usaha itu penting, tapi yakinlah ujungnya yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah lalu kita telah bincangkan sedikit tentang masalah berkaitan dengan rezeki. Rezeki ni memang tak dinafikan, satu benda yang penting. Dan perkataan rizq telah kita bincangkan juga pandangan para ulama tafsir. Maksud rizq, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian untuk waktu yang tertentu, dan akhirnya berkembang dengan makna hujan, dengan makna gaji, dengan makna keperluan, dan anugerah kenabian pun dipanggil oleh Allah SWT juga sebagai rezeki. Tapi ini maksudkan di sini dengan makna lebih khusus, iaitulah duit, keperluan keuangan, keperluan untuk hidup, mata wang dan sebagainya. Bukanlah Islam ini agama yang tidak memberat bab keuangan, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Seperti yang dakwah oleh setengah orang yang jahil, duduk saja di masjid, berjuanglah kita untuk agama Allah, nanti Allah akan bagi rezeki kepada kita. Kalau Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu akan ada, Sayyidina Umar akan menghalau tuan-tuan yang tak ada bekerja duduk di masjid ini mengharap rezeki pemberian daripada orang. Orang yang beri saudara wang itu lebih baik daripada saudara sebenarnya. Dalam Islam tidak dilarang kita untuk mencari rezeki, dan di kalangan para sahabat pun ada beberapa orang tokoh yang sangat layak untuk kita kaji sejarah hidup mereka, bagaimana mereka mengusahakan perniagaan. Abdurrahman bin Auf ada, Talha bin Ubaidillah ada, Anas bin Malik ada. Ramai para sahabat Nabi ini merupakan orang-orang kaya. Itu juga Sabit bin Qais bin Syammas, seorang yang kaya. Kalau kita baca kisah, mereka ni merupakan usahawan-usahawan yang hebat-hebat, businessman yang hebat-hebat, tapi tidak merupakan hak Allah SWT. Menurut satu hadis, sebenarnya kekayaan juga akan datang pada kita bila kita ni tuan-tuan rajin mengerjakan haji dan umrah. Seperti mana sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya, bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wadh-dhahab kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fiddah wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah." Hendaklah kau berturut-turut mengerjakan haji dan umrah, semuanya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kekotoran pada besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala yang selayaknya bagi orang menunaikan haji yang mabrur melainkan
syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini jelas, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wal-dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid wal-dhahab wal-fiddah. Maknanya orang mengerjakan haji dan umrah terutamanya dalam Ramadan sebagai contoh, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, akan menghapuskan dosa, turut juga mendatangkan kekayaan. Ada bagai sebab lah, seperti yang dijelaskan oleh para syurahul hadis, dan di sana ada doa mustajab, fokus pada ibadah berlaku, pengampunan dosa, maka semuanya menyebabkan segala yang menghalang rezeki sampai kepada kita telah pun ditiadakan. Lagi tuan-tuan, rezeki ini sampai kepada kita dengan sebab rajin berinfak. Tuan-tuan boleh lihat dalam buku yang bertajuk satu-satu petua doa, petua murah rezeki jauh hutang sebagai contoh. Jadi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah janjikan dalam surah Saba ayat 39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Siapa dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah beri rezeki yang sebaik-baiknya. Lagi tuan-tuan, yang ke-9, kata para ulama, rezeki ini datang kepada kita kerana kita membagi infak kepada penuntut yang mempelajari ilmu syariah. Jangan berkira-kira tuan-tuan, tuan-tuan berniaga, perlukan bantuan kepada anak-anak, saudara, ataupun orang kampung, ataupun pelajar tulab ulum syariah yang belajar di Al-Azhar sebagai contohnya di Jordan. Mereka ini kurang mendapat perhatian. Tuan-tuan dalam hati dan dikasihi sekalian, bantulah mereka. Kerana satu hadis daripada Anas Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, semasa Rasulullah SAW ada dua orang yang bersaudara datang jumpa dengan Nabi untuk belajar dengan Nabi SAW, sedangkan yang lainnya nak bekerja. Maka seorang yang bekerja itu mengadu kepada Nabi tentang saudaranya, maka Nabi telah bersabda, la'allaka turzaqu bihi, kamu hendaklah teruskan bantuan kepadanya. Dia nak belajar, kamu bagi duit kepadanya. Harta kamu peruntukkan untuk membantunya. Kerana rezeki yang datang kepadamu kelak datang dengan sebab ihsannya kamu kepada saudara kamu yang belajar ini. Maka jangan berkira tuan-tuan kepada anak-anak yang belajar dalam jurusan agama. Mereka ni menjadi segan, malu nak cari bantuan kadang-kadang. Orang tak percaya, orang minta bukti, menyusahkan dan sebagainya. Maka menjadi tanggungjawab kita tuan-tuan. Jangan dipersoalkan mana dia pusat-pusat yang menganjurkan zakat sebagai contoh. Kenapa tidak bantu orang ini? Saudara, bantulah saudara, kerana Allah nak bagi saudara rezeki sebenarnya. Coba kita lihat macam orang-orang beriman. Jadi membantu orang yang belajar ilmu Islam, Allah jamin baginya rezeki seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW di sini. Lagi, rezeki datang dengan sebab kita menjalin silaturahim. Kerana jelas dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi telah bersabda, man sarahu ayyusata lahu fi rizqi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Sesiapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lagi tuan-tuan, yang ke-11, rezeki datang dengan sebab kita buat baik kepada orang-orang yang lemah. Kerana dalam satu hadis riwayat Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Sa'ad radhiyallahu anhu merasakan bahawa dirinya banyak berbuat baik kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Lalu dia merasakan cukuplah banyak sangat bantu orang, duit sendiri pun tak ada. Bila Nabi dinyatakan perkara tersebut kepada Nabi SAW, Nabi telah mengingatkannya, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, tidakkah kamu tahu bahawa kamu sebenarnya ditolong dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah di kalangan kamu? Nampak tak tuan-tuan? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ni, maknanya para sahabat diingatkan supaya membantu orang lemah, dengan sebab itu rezekinya bertambah. Allah Maha mengetahui dah tuan-tuan. Tuan-tuan ada pendapatan sebanyak ini, katalah sebanyak 10,000 sebulan, bantu orang yang belajar sebanyak RM500, kita merasakan kurang, jadi RM9,500 saja tinggal untuk kita. Belanja itu, belanja ini, akhirnya kita short RM500. Jangan sangkakan RM500 itu dengan sebab kita membantu seseorang Islam yang sedang susah. Sebenarnya saudara mendapat lagi RM9,500 itu kerana RM500 yang saudara hulurkan itu. Berfikirlah macam ahli syurga tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan yang terakhir sekali, sebenarnya kekayaan, keberkatan datang dengan sebab kita berhijrah dan mencari rezeki di tempat lain. Jangan duduk di satu tempat sahaja mengharap, kerana langit tidak akan menurunkan emas untuk saudara, bumi tidak akan menurunkan perak untuk saudara. Maka saudara hendaklah berhijrah. Kerana Allah telah menjanjikan dalam surat Nisa ayat 100, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a.
Siapa yang berhijrah jalan Allah, maka dia akan mendapati muka bumi ini penuh dengan rezeki yang banyak yang Allah peruntukkan. Maka carilah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Imam Syafi'i pun mengingatkan kita, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu insaha taba wa illam yajri lam yatibi. Aku melihat air yang bertakung itu menyebabkan keadaannya rosak sendiri, sebaliknya bila ia mengalir, ia akan menjadi bersih secara automatiknya dan lebih layak untuk diminum. Itulah maksud Imam Syafi'i. Maknanya bila kita ni merayau, berjalan, mencari pendapatan di tempat lain, jangan hadkan kemampuan di bumi sendiri sahaja. Ni dalam Quran dah mengajar kita go global, tuan-tuan. Jangan duduk dalam small pond, fikirlah kepada blue ocean strategy. Allah memberkati kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perbincangan tentang rezeki ini, kerana ia memiliki kaitan yang rapat. Janganlah kita tergelincir mencari yang haram, kerana nak berdiri sama tinggi dengan orang-orang fasik yang lain. Sehingga kita menyambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.